Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat pengurusi Masjid At-Taqwa yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada malam hari ini kita meneruskan pengajian kita kitab Akidah Muslim terbitan Jabatan Mufti atau Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan yang diambil daripada Darul Ifta atau Jabatan Mufti Kerajaan Negara Jordan. Kita masuk kepada Makrifat Keimanan muka surat 2 yang di bawah sekali itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Makrifat keimanan ini tidak akan diterima sehinggalah ia bersifat yakin. Maksud dia hadirin wal hadir hafizakumullah. Al-iman, iman adalah at-tasdiq, iaitu membenarkan dengan hati. Yang dimaksudkan membenarkan itu membenarkan pasti pada derajat yakin tanpa ada keraguan. Bukan dia beriman tapi maksud dia pun tak tahulah, dia pun ragu-ragu, half-half atau agnostik. Agnostik misalnya, tidak boleh. Kerana keimanan tidak menerimakan keraguan. Yang namanya iman dia mesti yakin. Apakah itu yakin? Contoh dia, tuan-tuan nampak saya ada di depan ini. Statement dia atau hipotesis dia, apakah Ustaz Aiman ada di Masjid Taqwa hari ini? Yakin ada, nampak tu dia dekat depan. Contoh dia, tu yakin 100%. Bawah dari yakin namanya dhon, dugaan kuat. Mungkin terjemahan bahasa Melayu yang paling sesuai, dugaan kuat. Bahasa Arab dia dhon. Contoh dia dhon tu apa tuan-tuan? Kita nampak mendung gelap. Mendung gelap. Saat lagi hujan ni. Kejap lagi nak hujan dah. Statement kita, hipotesis kita bahawa sekejap lagi akan hujan. Itu dhon, belum tentu hujan. Sekali tiba-tiba terang balik. Kan? Jadi dia baru 85%. Tapi bukan yakin. Dia dhon. Akidah ni, iman ni, dia dhon tak boleh. Dia tak boleh dugaan kuat, dia kena yakin. Berbeza dengan fiqh. Fiqh ni amalan bersifat fiqh. Fiqh ni contoh dia, solat ni apa, angkat banyak ni ke, tinggi ni ke, dah cukup. Contoh dia. Itu dhon. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, berdasarkan hadis Nabi, berarti kita melakukan ini seperti ini hukum dia, syariat fiqh dia. Itu masih zon. Kerana dalil ijmali, kecuali yang mutawatir, yang qat'iyut subut dan qat'iyut dalalah. Contoh dia kewajipan solat 5 waktu. Ini bukan dhon, ini yakin. Jadi kena bezakan. Sebab itu kenapa ada 4 mazhab? Kenapa ada 4 mazhab fiqh atau lebih? Yang kekal hari ini hanya 4. Kerana dalil-dalil Al-Quran, Sunnah. Al-Quran ni jelas sahih, tak mungkin dhaif. Al-Quran tu jelas sahih. Cuma ayat tersebut di dalam kefahaman ulama, dia menimbulkan yang dipanggil dugaan kuat sahaja, bukan yakin qat'i. qat'i dalalah, bukan.
Jadi ini yang menyebabkan khilaf. Bila terjadi perbezaan pendapat, perbezaan kefahaman nas, maka jadilah khilaf. Contoh dia ayat Quran yang sama. Ayat Quran yang sama. Au lamastumun nisa. Au lamastumun nisa ni perkataannya menyentuh, lamsun. Lamsun ini menyentuh macam mana? Imam Malik faham lain, Imam Syafi'i faham lain. Akhirnya Imam Syafi'i kata sentuh perempuan je batal. Ni sentuh batal, niat tak niat batal. Hujah dia apa? Quran. Bukan tak Quran. Tapi mazhab Maliki, tak, bukan. Maksud dia kena dengan erti syahwat, dengan erti lamsun ini dia bukan sebagai mashu, dia kena dengan sentuhan yang dengan perasaan, syahwat dan lain-lain. Ini contoh dia. Ni kefahaman nas. Akhirnya khilaf. Sebab itu jangan mudah menuduh fiqh ini tak ada dalil. Mereka ada dalil. Dan khilaf itu terjadi kerana dalil yang difahami berbeza-beza. Tapi bila masuk bab iman, dia kena yakin. Justru perlu diketahui juga dalil-dalil keimanan secara umum, dalil ijmali. Sebagai seorang Muslim, kita beriman kalau kita tidak ada dalil secara tafsili, secara terperinci. Dan saya yakin kita semua ni termasuk saya sendiri tak adalah tahu dalil secara tafsili every single thing dalam keimanan kita. Kita tanyalah contoh dia, apa dalil dalil sirat secara terperinci. Kita bergadang, tak ingat Ustaz, kena buka dulu lah kot. Contoh dia. Ni. So walaupun itu, tapi at least kita sebagai umat Islam kena ada dalil ijmali, dalil umum. Dalil umum ni bukan berarti ayat Quran dia apa, ayat hadis dia apa, bukan. Bila tuan-tuan ditanyalah, apa yang buat tuan-tuan ni percaya Allah wujud? Kalau Allah tak wujud, siapa yang ciptakan kita? Kan? Itu dah dalil ijmali. Ulama contohkan A'rabi. Ada kisah A'rabi, dia ditanya. Ditanya A'rabi itu sebut. A'rabi ni macam Bedouin lah. Dia tanya, dengan apa, macam mana? Bima arafta rabbak, bahasa Arab dia. Bima arafta rabbak, dengan apa engkau tahu Tuhan kau? Dijawab, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir, wal masiratu tadullu 'alal masir, was sama'u zatul abraj, wal biharu zatul fijaj. Kan? Lalu saya lupa, wal ardu zatul wal bahru zatul amwaj, wal ardu zatul fijaj, afala tadullu 'ala latifil khabir. Ni dia kata, dengan apa engkau tahu Tuhan kau? Dia jawab, adanya kotoran unta menunjukkan adanya unta lalu tadi. Adanya bekas telapak kaki menunjukkan ada orang jalan tadi. Tengok langit, ada bintang-bintang. Tengoklah laut penuh dengan ombak yang bergelora. Tengoklah bumi, adanya gunung ganang. Apakah ini tidak menunjukkan ada Tuhan yang menciptakan, yang memang betul-betul maha kuasa, mengetahui every single thing in a very very specific, latifil khabir, maha mengetahui every specific, every single thing in its detail. Itu bahasa Inggeris dia macam tu, latifil khabir tersebut. Orang Bedouin pun boleh cakap macam tu. Ulama memberi kesimpulan bahawa itu dalil ijmali, dah cukup dah mengesahkan iman seseorang bagi yang mensyaratkan mengetahui
dengan dalil, walau dalil ijmali untuk sahnya iman. Walaupun yang sahih iman taklid, iman orang yang bertaklid pun sah, cuma lemah iman dia. Ni hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seorang muslim itu juga tidak boleh menjadi muslim hanya dengan keimanan berdasarkan syak. Dia ragu-ragu, betul ke Islam ni agama yang betul? Aku mukmin lah. Macam mana mukmin tapi syak? Tak boleh. Sangkaan atau meneka-neka sahaja. Kenapa kau pilih Islam? Aku pakai dadu kruk keluar Islam, aku ikut Islam. Betul ke Islam agama betul? Tak tahu. Dah dadu kata tu, contoh dia, itu syak. Iman ni dia kena betul-betul yakin. Meneka-neka sahaja, dan ia tidak dianggap sebagai ma'rifatullah yang hakiki. Dia tidak dianggap sebagai ma'rifatullah yang hakiki. Hal ini kerana seseorang yang berpegang kepada sesuatu yang berasaskan syak atau sangkaan tidak dianggap sebagai seorang yang mengetahui. Sebab iman itu kenalah tahu. Tahu maksud dia bukan alim, ma'rifatullah, tahu Allah, kenal Allah, tahu. Tapi kalau dia tak tahu, dia syak, dia tak tahu. Betul ke Allah wujud? Tak tahu. Ini mana boleh iman kalau dia kata tak tahu. Betul ke Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir? Tak tahu. Macam mana iman tak tahu lah? Itu bukan beriman. Orang beriman dia kena tahu. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Oleh itu tidak diterima iman seseorang yang mengisbatkan kewujudan Allah SWT hanya berdasarkan syak atau sangkaan, malah ia tidak memenuhi tuntutan. Tak boleh. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Firman Allah SWT, qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yuakhirakum ila ajalin musamma. Maksud dia, rasul-rasul mereka ditanya, patutkah berlakunya sebarang keraguan tentang wujudnya Allah? Afillahi syakkun. Ini yang menciptakan langit dan bumi, ia menyeru kamu beriman kerana hendak membersihkan dan melepaskan kamu dari dosa-dosa kamu dan memberi tempoh kepada kamu hingga ke suatu masa yang tertentu. Surah Ibrahim ayat 10. Begitu juga dengan firman-Nya, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a innallaha alimun bima yaf'alun. Maksudnya, dan kebanyakan mereka tidak menurut melainkan sesuatu sangkaan sahaja. Diorang ni tak ikut hanya zon sahaja, sangkaan sahaja. Padahal sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dari kebenaran i'tiqad yang bersifat i'tiqad lah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan apa yang mereka lakukan. Surah Yunus ayat 36. Perlu diketahui bahawa syarak tidak mensyaratkan seorang mukallaf itu untuk mengenal Allah SWT dengan mendalami secara terperinci setiap dalil dan permasalahan. Tidak. Syariat tidak membebankan. Hadirin wal hadirat, ini yang kita kena jelaskan. Sebab nanti takut kalau kita tak jelaskan ni, orang balik Masjid Taqwa malam ni, Ustaz Aiman kata kalau tak tahu dalil secara terperinci, iman tak sah. Tak betul. Bukan macam tu. Dalam syariat, dalam Islam, iaitu kita tahu bahawa ada orang awam, ada orang khawas. Ada orang yang memang awam, kebanyakan manusia itu awam, dan ada yang bukan awam, maksud dia ulama, orang yang mengetahui secara detail. Kita takkan boleh paksa seluruh masyarakat di Taman Tun Dr. Ismail ini menjadi ulama. Kita takkan boleh. Majoriti ulama pun susah.
Sejak dahulu kan, bukan baru-baru ni saja. Sejak dahulu macam tu. Maksudnya zaman ulama-ulama salafus soleh, orang awam tetap majoriti. Bahkan dalam satu asar atau satu riwayat, aksarul jannati al-buluhu, kebanyakan ahli syurga itu al-buluhu, orang awam. Ini kebanyakan ahli syurga itu orang awam. Ini adalah yang telah disebut oleh ulama dalam kitab-kitab dia. Sebab itu ulama juga mengatakan bahawa bermazhab itu dalam fiqh justru lazim, kerana mengetahui, mengiktiraf bahawa tak semua boleh jadi mujtahid. Orang yang hari ini duk, kita kena tahu dalil baru boleh amal. Tak betul lah. Macam mana tuan-tuan solat takkan tahu dalil awal takbiratul ihram sampai salam, dalil satu persatu? Bohong. Sebab saya pun tak tahu tuan-tuan secara detail, maksudnya hafal secara detail. Tapi kalau nak cari dalil, ada dalil dia kan, dalam kitab-kitab yang mutawwalat, majmu' Imam Nawawi, Syarah Muhadzab, kitab Muhadzab mazhab Syafi'i Imam Abu Isa Asy-Syirazi, itu sendiri penuh dengan dalil dari awal sampai akhir. But we have limits. Kitab Muhadzab tu 2 jilid tebal. Tuan-tuan nak hafal ke dalil 2 jilid tebal? Susah, berat. Ini. Jadi dalam bab keimanan tidak disyaratkan hatta dalam keimanan mengetahui setiap dalil dan permasalahannya. Bahkan dia hanya wajib mengenalnya secara umum sahaja. Yang wajib mengetahui atau mengenal secara am sahaja, secara umum sahaja. Dan kewajipan ini terletak di atas bahu setiap mukallaf dalam kalangan orang awam. Okey, yang patut kita tahu secara umum, setiap daripada mereka berfikir dan bertakul. Takul tu merasionalkan dalam diri mereka meskipun tidak melafazkannya dengan lisan tentang kewujudan Allah sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Yakin orang yang Muslim, mu'min, bila mereka beriman, mereka percaya wujudnya Allah. Bagaimana cara mereka percaya wujudnya Allah? Maksud dia, apa hujah untuk menerima wujudnya Allah? Ini bertingkat-tingkat. Ada yang mengenal kewujudan Allah adalah dengan diajar oleh ayahandanya, dan ayah dia bagi tahu, kita ni Muslim, kita percaya Allah tu wujud. Apa bukti Allah tu wujud? Lah kalau Allah tak wujud macam mana? Siapa Tuhan kita? Ini contohnya. Itu pun dah sebagai satu dalil sandaran bagi dia, kan? Ataupun contoh dia, tuan-tuan dan puan-puan, ada yang mengetahui dengan dalil wujudnya alam, wujudlah Allah, takkanlah adanya alam tak ada pencipta, misalan dia. Ada yang beriman berdasarkan apa? Dia belik kitab banyak, dia mengkaji dengan dalil-dalilnya, dengan hujah, sama ada falsafi atau tidak falsafi, membawa kepada kesimpulan Allah itu wujud. Ada yang dia tidak tahu dalil, tiba-tiba Allah bagi dia keimanan, dia terus rasa Islam ni agama yang betul. I don't know how to explain, but I can feel it. Ini baru-baru ni ada orang Romania. Orang Romania dia masuk Islam. Dia pergi mengaji sampai ke Harim di Hadramaut. Jadi dia buat testify dia. Bila orang tanya kenapa dia Muslim, dia kata dia believe in Islam because one day, I feel that Islam is the right religion, is the truth. I don't know how, it's like a light reach in my heart. Dia kata, when I heard about Prophet Muhammad, the love comes melalui Nabi Muhammad SAW. Mendengar tentang Nabi Muhammad, cinta tu datang. Dia tak tahu iman, it's a strong faith. Macam mana kita nak kata tak boleh, dia kena ada dalil Quran Sunnah dulu. Dia tak Quran Sunnah dah. Dia tak tahu, dia bukan Islam. He's not even a believer, and then he embraced Islam because of what? Just because of hearing, listen and know about Prophet Muhammad.
And dia believe in Muhammad, and he believe in Allah Subhanahu Wa Taala, of course. Yang itu jadi macam tu hidayah comes in a mysterious way. Kita tak boleh nak macam ni. Tapi dia yakin tadi, yakin. Dan setelah itu baru dibawakan dalil-dalil, hujah-hujah datang sekemudian. Dia datang iman dulu, tuan-tuan. So kita tak boleh menafikan tersebut. Kita kata, oh tak boleh. Mana boleh. Jika ada seorang mukallaf yang langsung tidak berfikir dan tidak mencari dalil tentang kewujudan Allah SWT dan bertaklid semata-mata, maka para ulama menghukumkan orang mukmin tersebut yang berdosa. Dia sah mukmin dia. Ada orang dekat sini zaman sekarang ni lah, anak-anak kita, nauzubillah min zalik, semoga anak saya tak lah, tapi anak-anak Muslim Malaysian kita, some of them, dia beriman, dia lahir dalam keluarga Islam, mak bapak dia Muslim, mak bapak dia orang awam tapi Muslim yang taat. So anak dia macam mana? Anak dia pun Muslim, tapi huha-huha dia lebih sikit lah, main dia lebih sikit lah. Tapi bila ditanya, what is your religion? I'm a Muslim, dia boleh jawab. Why do you believe in Islam? I believe because my father is a Muslim, my mother is a Muslim, and I'm a Muslim. Contoh dia. So you follow your father and mother? What to do? I'm a Muslim. I believe my father, I believe my mother. Hanya berpada dengan bertaklid. Dalam bab ini, dia mukmin. He's a believer, he's a mukmin. Dalam erti taklid yang kuat lah, yang jazm. Kalau digoyangkan dia kata I'm a Muslim, I don't care, I don't know how to answer you, but I believe in my religion. That's it. Contoh dia. Mukmin. Jawapan dia mukmin. Okey. Lalu dia kata, sekejap tadi hilang. Okey. Mukallaf langsung, jika ada seorang mukallaf langsung tidak berfikir dan tidak mencari dalil tentang wujud Allah dan bertaklid semata-mata, para ulama menghukumkan mereka mukmin. Mukmin means dia mukmin tapi yang berdosa, means dia ada dosa. Kenapa dia dosa? Kerana cuai dalam melaksanakan kewajipan sebahagian perkara yang diwajibkan ke atas mereka. Dia wajib tahu at least dalil umum, tapi dia enggan nak tahu, dia berpada dengan taklid walaupun dengan jazam. Dengan jazam ni dengan kuat, yang yakin, dia berdosa. Tapi ustaz, dia memang tak boleh lah, dia orang awam yang tak mampu nak berfikir, tak mampu nak mengetahui. Ada orang awam yang macam tu. Kerana tidak ada kemampuan tersebut, maka dia tidak berdosa. Kan? Ini dia, hadiri wal hadra hafizakumullah. Nah, supaya apa, kita jangan jadi tasyaddud juga. Ada orang kena tahu dalil terperinci. Oh, tak boleh lah macam tu. Orang awam tak boleh kita paksa dia nak kena tahu semua benda terperinci. Hadiri wal hadra hafizakumullah. Al-Imam Al-Adud, Al-Imam Adudul Millah, Adudul Millah Waddin, nama dia Aduddin Al-Aiji. Nama betul dia Aduddin, Ain Dot Dal. Susah memang sebut. Paling senang nak sebut nama dia Al-Iji. Dia ulama hebat, ulama hebat, Masya Allah. Jarang orang boleh kaji kitab-kitab dia, sebab kitab dia sangat tinggi. Dia ada satu kitab tentang khilaf ilmu kalam ni saja, ilmu teologi ini sahaja 8 jilid. 8 jilid. Saya punya 8 jadi 4. Dia compactkan dia punya percetakan. Oh, tu nak baca tu memang susah. Dia ada kitab akidah dia tu disyarahkan oleh ulama-ulama besar. Itu Aduddin Al-Iji. Masya Allah. Dia ni kalau orang Kristian datang debat dengan dia, memang mati katak lah kira. Memang takkan boleh lawan.
Dia punya keilmuan dia, Imam Al-Iji. Mengisyaratkan kepada kewajipan untuk berfikir bagi mengisbatkan kewujudan Allah SWT hanya secara umum, bukannya secara terperinci. Katanya, sesiapa yang membenarkan kewujudan Allah SWT secara hakiki, dia dikira sebagai seorang yang mengetahui tentang kesemua perkara ini, meskipun dia tidak meneliti dalil berkenaannya, kerana perkara ini tidak disyaratkan bagi membolehkan seseorang itu memenuhi tanggungjawab mengenal Allah SWT dan keluar dari daerah taklid. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini syarah Mawaqif. Ini Mawaqif yang saya sebut. Dalam footnote tu ditulis syarah Mawaqif. Mawaqif tu kitab beliau. Mawaqif tu jamak atau plural bagi mauqif. Mauqif tu maksud dia pendirian, your stand. Mawaqif berarti pendirian-pendirian. Pendirian A, pendirian B, pendirian C, pendirian E. Kumpulkan semua dalam tu, dia bincangkan. Ulama dulu hebat-hebat, kita sekarang ni yang banyak yang malas. Dari mana hadirat di kalangan asatidah sendiri, saya termasuk, terlalu banyak benda-benda yang lara. Ulama dulu, Imam Nawawi karang berjilid-jilid, umur dia 50 lebih saja boleh keluar berjilid-jilid. Sampai Imam Nawawi ni tak sempat nak kahwin, tuan-tuan. Dia meninggal cepat, tak sempat nak kahwin. Dah meninggal dah. Tapi kitab yang ditinggalkan oleh Imam Nawawi ini lebih banyak dari umur dia. Dikira umur dia tu dengan kitab tu, dikatakan dia boleh menulis, mungkin diukurlah umur dia dengan jumlah kitab dia, iaitu sehari tu boleh sampai beratus muka surat. Ini hebat tak? Kita hari ni dengan laptopnya, dengan syamilahnya, dengan copy paste-nya. Hari ni dah ada ChatGPT. Saya ikut kursus nak tangkap student master atau PhD yang guna ChatGPT untuk tulis thesis dia. Saya ikut kursus pun saya tak faham. Teknologi tu macam mana nak tangkap tu pun saya tengok tu, macam nak guna pun saya tak reti. Padahal koma boleh kabur yang teman ni masih muda lagi. Tak muda mana lah, dah teknologi saya dah tak boleh kejar dah. Saya dah ikut dah. Saya kata I cannot lah, tak boleh, terlalu laju. Kejap lagi dia keluar lagi, bukan hanya ChatGPT, AI yang lebih canggih. Saya kata hantar kepada satu komiti khusus untuk tangkap budak-budak yang guna ChatGPT. Boleh tak? Saya kata. Dia orang kata kita tak mampu. Tak mampu kalau korang tak, koma tak mampu, teman lagi tak mampu. Nak kabur. Okay, kewajipan pertama ke atas mukallaf. Apakah itu mukallaf? Mukallaf menurut ilmu usuluddin adalah baligh berakal yang telah menerima seruan Islam. Maksudnya dia sampai kepadanya Islam. Kalau tak sampai Islam, ada orang lahir dekat pulau, pulau dekat-dekat Solomon sana ke, tapi tak jumpa orang lah, tak dakwah, tak sampai kepada dia. Quran menyatakan bahawa dia tidak termasuk orang yang mukallaf, kerana Allah SWT berfirman, kami tidak mengazab sebuah kaum sehinggalah kami mengutus Rasul pada mereka. Ya, Rasul sudah tidak ada, tapi wahyu tersebut masih legit dan masih ada sehingga hari ini. Dan wahyu tersebut sampai atau tidak? Tak sampai, dia tak pernah dengar, dia tak kenal orang. Tarzan, dia duduk dekat hutan, maka dia bukan mukallaf, tuan-tuan. Dia bukan mukallaf. Cuma ahli falsafah ada bahas. Falsafah Islam, nama dia Ibn Tufail. Imam Ibn Tufail ni Morocco, di Maghribi, tempat saya lah belajar. Dia ada menulis kitab nama dia Hayy Ibn Yaqdhan. Hayy Ibn Yaqdhan ni macam novel, kisah seorang lelaki yang lahir di hutan, dibesarkan oleh monyet dan binatang-binatang yang lain. Dan dia bagaimana dia boleh reach to the point to believe the existence of God. Tapi dia tetap bukan mukallaf. Mukallaf ni ada beban hukum.
Dia beriman, alhamdulillah. Cuma hadirin wal hadirat hafizakumullah, Hai Ibn Yaqzan tu nanti dicuri oleh Hollywood jadi Tarzan. So dia orang boleh buat cerita-cerita Tarzan. Ni orang Islam ni hebat, dia buat novel falsafah. The concept of believing in God means every man, every human deep inside their heart there is a belief, mesti ada percaya kepada Tuhan. Dia nak tunjukkan tu. Tapi benda-benda ini yang menyebabkan manusia itu menjadi tidak percaya dengan Tuhan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey. Mukallaf. Lalu dia kata dengan cara yang betul, dengan mengetahui kandungan seruan ini yang terangkum dalam penyaksian tauhid, tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, itu adalah mukallaf, adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu anak-anak kita sejak kecil, pertama sekali yang kita ajar mereka akidah. Ni kena ajar. Anak saya ajar sifat 20. Allah wujud qidam baqa. Hafal dulu. Umur 7 tahun 6 tahun kena hafal. Waktu saya kecil-kecil kita kena hafal apa? Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddus sampai habis. Itu al-asmaul husna. Ini bahkan dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang menghafal asmaul husna dakhalal jannah, masuk ke dalam syurga. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini kena ajar dia. Perkara pertama yang diwajibkan ke atas mukallaf adalah beriman kepada Allah SWT dan hatinya meyakini dengan penuh tekad bahawa Allah SWT itu wujud. Ni perkara pertama. Esa, selain wujud, esa, dan tiada sekutu baginya. Tiada sekutu baginya. Pencipta segala sesuatu. Siapa yang mencipta segala sesuatu? Allah. Bersifat dengan segala sifat yang sempurna. Allah bersifat dengan segala sifat yang sempurna, serta suci daripada segala sifat kekurangan. Suci daripada segala sifat kekurangan. Kita beriman Allah disifati dengan segala sifat kesempurnaan, dan dia suci dari segala sifat kekurangan. Ini sudah beriman. Allah SWT berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu Quran. Quran menuntut kita, fa'lam, ketahuilah. Fa'lam itu fi'il amar. Fi'il amar itu menunjukkan erti wajib. Dia perintah. Mengertilah, tahulah. Ini berarti wajib tahu bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Hari ini gaduh sifat 20. Kenapa kena sifat 20? Berarti kalau orang tak hafal sifat 20 kafir dah. Tengok orang ahli sunnah Asy'ariyah ni duk kafirkan orang. Bukan macam tu. Asy'ariyah dia kata di sini, kita tak kata wajib tahu secara terperinci. Beriman dengan apa? Secara umum. Sifat Allah yattasifu bil kamalat. Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Allah disucikan daripada segala sifat kekurangan. Itu yang wajib. Tapi bila ditanya, Allah Maha mendengar tak? Mestilah. Kan? Baru betul. Allah Maha melihat tak? Ya, Maha melihat. Sah iman dia. Kalau ditanya, Allah Maha mendengar tak? Tak kot.
Itu tak boleh. Takkan Allah pekak. Ni kerana pekak itu kekurangan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ni maksudnya oleh itu maka tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu wahai Muhammad bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Surah Muhammad ayat ke-19. Perkara ini mestilah diketahui oleh semua mukallaf tanpa pengecualian, kerana ia adalah kepercayaan umum yang dituntut ke atas setiap manusia. Bagi melaksanakan kewajipan beriman kepada Allah SWT, maka mestilah melalui dalil dan bukti. Kalau orang tersebut nak tahu keimanan dia, orang yang bukan Islam, macam mana menyebabkan dia boleh terima Islam? It must come from something. Dia mesti datang dari sesuatu. Dalil, bukti, pengalaman rohani, macam-macam. Oleh itu tidak sah keimanan dengan hanya bertaklid kepada orang lain. Kalau mujarrad taklid, taklid yang apa? Taklid yang tidak jazm, tidak sah imannya. Syak. Alam semesta adalah bukti terbesar kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kerana ia merupakan ciptaan yang dapat dirasai melalui panca indera. Tidak mungkin bagi seseorang yang berakal itu mempercayai bahawa alam ini wujud tanpa ada yang mewujudkan atau tercipta tanpa adanya pencipta. Tak mungkin. Meja, siapa yang buat meja ni? Tak, dia jadi sendiri, Ustaz. Boleh ke meja jadi sendiri? Siapa yang buat ni? Tak jadi sendiri, impossible. Imam, jadi ada yang mempertikaikan, kenapa akidah kita pakai akal, Ustaz? Tak boleh ke kita ikut akidah seperti zaman Rasul? Zaman Rasul dah cukup. Kul huwallahu ahad. Dah beriman kul huwallahu ahad, Allah Esa, khalas. Contoh. Jawapan dia, tuan-tuan, zaman Rasul kurangnya syubhat. Kurangnya syubhat. Syubhat yang bersifat filosofikal. How about today? Orang berbicara tentang accident, perbuatan. Orang berbicara tentang agnostic, liberalism. Orang berbicara tentang human rights. Orang berbicara tentang atheism. Etis menulis buku tentang ketidakwujudan Tuhan. Tebal-tebal lah. With philosophical arguments. Diorang berani challenge dengan physics, dengan science, challenge those who believe in God. Ni diorang datang, diorang buat, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan diorang tak buat, diorang buat, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau kita nak hidup seperti zaman salafus salih, zaman Rasul, kul huwallahu ahad, susahlah. Datang Richard Dawkins, dia kata, I don't believe in God. No, you have to believe in God. God says kul huwallahu ahad. What is that? I don't even believe that is God's word or God's exist. Apa kita nak jawab? Lam yalid wa lam yulad. Tak jawab lah dia. Benar ke tidak? No. Kita kena bawa burhan ketika ini. Kerana hujah mereka itu datang, kita kena lawan dengan hujah. Bukan hanya hari ini. Zaman Imam Ghazali itu dah ada Mu'tazilah, dah ada Christians. Imam Ghazali perlu hujah untuk lawan Kristian. Dikaranglah kitab Ar-Raddul Jamil ala Ilahiyat Isa bisarihil Injil. Imam Ghazali karang. Dalam tu perbahasan ilmu kalam pun ada.
perbahasan yang filosofikal. Dia lawan ahli falsafah. Dikarang kitab Tahafutul Falasifah. It's a philosophical coursework. Dia lawan. Ya. So kalau orang nak kata cukup-cukup, saya keluar Allah dah cukup lah. Oh, susah lah macam tu. Islam tak boleh nak jawab. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. So perlu kepada hujah-hujah akli, sebab kita berhadapan dengan cabaran-cabaran. Cabaran ini diperlukan. Ini diperlukan untuk dijawab maksudnya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sebab itu kita belajar ilmu kalam, kerana ia merupakan ciptaan yang dapat dirasai melalui panca indera. Ini tidak mungkin bagi seorang yang berakal itu mempercayai bahawa alam ini wujud tanpa ada yang mewujudkannya, atau tercipta tanpa adanya pencipta. Nabi Ibrahim, dia hancurkan berhala. Dia letak palu dekat berhala yang paling besar. Satu berhala je dia tak hancurkan. Datang orang kafir mengamuk, siapa yang hancurkan berhala-berhala ini? Nabi Ibrahim cakap simple. Apa? Dia kata, tu lah kot. Kan? Tu lah kot. Berhala yang paling besar, tu lah kot. Dia tak kata berhala besar, dia tunjuk je, tu lah kot. Dia tak tipu, sebab Nabi takkan boleh tipu. Dia tauriah. Letak dia empat jari tunjuk kat dia. Dia itulah kot, tu dia lah. Kan? Itu dia. Tapi orang kafir beranggapan bahawa berhala yang besar yang memecahkan. Sebab dia orang pun tak boleh terima bagaimana berhala tersebut boleh hancur. Mesti ada yang pecahkan. Kan? Orang kafir pun percaya macam tu. Cuba kita tanya, kalau tak ada Tuhan, siapa yang ciptakan alam ni? If there is no God, who created this world? We need answers. And Big Bang Theory yang pernah saya syarahkan tahun-tahun yang lepas. Big Bang Theory. Big Bang Theory also need explanation. Sesungguhnya naluri manusia mencari sebab bagi tiap-tiap sesuatu. Bagi tiap-tiap sesuatu. Maka setiap makhluk pasti ada penciptanya. Dan pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berfirman, La ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Maksudnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, maka beribadatlah kamu kepadanya. Surah Al-An'am ayat 102. Antara tanda pembuktian lain ialah alam semesta di sekeliling kita sangat teratur dan sempurna. Pembuktian alam semesta kita sangat sempurna, di mana semua benda sekalipun besar jumlahnya bergerak secara teratur. Dan semuanya gerak secara teratur. InsyaAllah sikit lagi. Tidak dapat dibayangkan bahawa perkara besar ini tanpa Tuhan yang mengatur, menyusun dan mengetahui semua perkara. Sebab itu Allah SWT berfirman, Allahu wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Maksudnya, dan dialah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu lalu menentukan keadaan makhluk-makhluk itu dengan ketentuan takdir yang sempurna. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Surah Al-Furqan. InsyaAllah kita iktifakkan sekadar ini. Kita sambung lagi pada bulan hadapan berkenaan tentang, iaitu sambungan daripada perkara tersebut. Aku qauli hadza, astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.